Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Recording in progress. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam siri tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah, dan kita dah masuk ke sesi yang ke-9, alhamdulillah, dan kita telah tadabbur sampai kepada ayat lebih kurang 47, yang mana dalam ayat 47 ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan lagi sekali tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang mana Allah telah berikan ataupun telah ingatkan lagi tentang nikmat ini kepada Bani Israel dalam ayat yang ke-38 sebelum itu. Dan Allah kata kali ini, ya Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu semua. Kali ini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Apakah nikmat tersebut? Allah kata nikmat yang Allah lebihkan ke atas kamu, yang mana orang lain tak ada nikmat tersebut. Dan ini kalau kita lihat contohnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-20, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal 'alamin. Apa maksud dia? Yang mana Allah kata, dia kata kepada Nabi Musa, berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kamu. Apa nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, wahai Bani Israel? Idh ja'ala fikum anbiya'a, iaitu ketika mana Allah menjadikan ramai daripada kalangan para anbiya. Maksudnya Bani Israel ini melahirkan ramai daripada para nabi. Ini tidak berlaku kepada bani-bani yang lain. Wa ja'alakum muluka, dan daripada kalangan kamu Bani Israel ramai yang dijadikan sebagai raja-raja. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah telah mengurniakan kamu banyak pemberian kelebihan yang mana tidak diberikan kepada orang-orang lain. So ini antara speciality nikmat yang Allah telah berikan kepada Bani Israel, dan tak dinafikan lagi Bani Israel memiliki para nabi yang sangat-sangat ramai, yang mana mereka ini datang daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, daripada susu galuh Nabi Ishaq. Manakala daripada Bani Ismail hanya ada seorang nabi sahaja, iaitu nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila orang Yahudi ini membalas segala anugerah yang Allah telah kurniakan kepada mereka ini dengan keingkaran dan juga kedegilan, maka Allah telah menarik semula nikmat-nikmat ini, dan Allah juga murka kepada mereka. Sebagaimana yang dalam ayat 61 yang akan datang, bila mana Allah kata, wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah. Kerana itu Allah telah membuatkan mereka ini hina dina, dan bahkan Allah telah menimpakan kemurkaan Allah kepada mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Yang demikian itu adalah kerana mereka telah kufur dengan ayat-ayat Allah, dan mereka telah membunuh ramai daripada kalangan para nabi. So, dosa mereka ni satu jenayah yang besar, adalah kufur dengan Allah. Mereka perangi nabi dan mereka bunuh para anbiya. Maka mereka telah ditimpakan kemurkaan Allah. Walaupun mereka ini Allah telah kurniakan pada bangsa mereka ini nikmat kenabian dan nikmat kerisalahan itu, kerasulan itu banyak kepada mereka, tetapi mereka ini tidak patuh. Kebanyakannya mereka ini tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan lagi tentang ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a
wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adl wala hum yunsarun. Wattaqu yawma. Allah ingatkan kita tentang satu hari. Kan hari apa? Iaitu hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Tak ada seorang pun yang boleh nak menyelamatkan antara satu sama lain, sebab tanggungjawab pada hari kiamat adalah tanggungjawab peribadi. Kan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi bila kita nak melakukan kebaikan, we have to do it ourselves. Kan jangan kita macam tiba-tiba pasalnya tak apalah, aku enjoy, nanti anak-anak akulah yang akan buat untuk aku. Contohnya, pada hari akhirat nanti, anak-anak semua akan lari daripada kita. Ibu bapa akan lari daripada kita. Saudara mara kita akan lari daripada kita. Itu yang Allah telah sebut kan dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sahabat kita semua akan melarikan diri daripada kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kerana pada hari tersebut manusia semua akan sibuk memikirkan tentang urusan dan nasib mereka semata-mata. Pada hari itu orang lain tidak akan pikul apa yang kita lakukan. Dan masa itu nisbah, kalau kata Bani Israel ni dia nak berbangga, konon-konon mereka ini adalah bangsa para anbiya. Pernisbahan itu juga tidak memberikan manfaat di akhirat kelak, sebab al-hisab ataupun ganjaran, perhitungan itu adalah berdasarkan kepada amalan dan bukannya bergantung kepada nasab. Seandainya kita ini daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, namun kita tidak beriman dengan baginda, bahkan kita pelaku yang maksiat, maka kita tak, nasab kita itu tidak akan mampu untuk nak menyelamatkan kita daripada azab Allah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tak ada siapa pun pada hari tersebut yang mampu untuk nak menerima syafaat sekiranya mereka itu kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya mereka itu degil dengan agama Allah dan syariatnya, sebagaimana yang Allah sebut dalam suratul Muddathir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaatlah syafaat ketika itu orang-orang yang memberikan syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adl. Pada ketika itu memang kita hari yang kita tak boleh nak jual beli, kita tak boleh nak bayar pampasan, kan? Kita tak boleh nak ingat duit-duit yang kita ada ini boleh selamatkan kita. Masa itu hari yang tiada manfaat, fidyah-fidyah, bayaran-bayaran yang kita nak lakukan. Apa yang Allah nak sampaikan pada ayat ini adalah ayat 48 ini Allah nak suruh kita mengambil berat tentang soal hari hisab, hari akhirat, hari di mahsyar. Dan sebagaimana yang Allah sebut dalam suratul An'am, wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu. Mereka inilah yang akan dibaling, dilontarkan dalam api neraka kerana apa yang mereka telah lakukan. Lahum syarabun min hamimin. Dan mereka akan diberikan minuman daripada air panas yang mendidih. Wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Dan mereka juga akan mendapat azab yang pedih di atas apa yang telah mereka kufurkan. Walahum yunsarun. Walahum yunsarun, mereka ini tidak akan mendapat pertolongan. Maksudnya mereka ini tidak akan ada apa yang boleh menghalang mereka daripada mendapat azab Allah. Maka apa-apa ayat yang bercerita tentang hari akhirat, hari kiamat, berat urusan dia. Dan especially pada hari yang tak ada apa yang boleh menyelamatkan kita selain daripada amal salih kita sendiri, selain daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada sesiapa yang Allah uziankan kepadanya untuk nak mendapat syafaat, iaitu kepada orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kafir ini tidak akan mampu mendapatkan segala kelebihan tersebut. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara umum tentang nikmat-nikmat yang mana Allah telah kurniakan kepada Bani Israel secara umum, Allah cerita tadi wa anni faddaltukum 'alal alamin. Maka di sini pada ayat 49 dan seterusnya ini Allah nak memperincikan lagi tentang nikmat yang tadi kita kata, bahawa nikmat Allah kurniakan kepada Bani Israel, ramai para anbiya, ramai para rasul, para nabi, para rasul yang agung, ramai daripada kalangan mereka yang
datang daripada keturunan Bani Israel. Antaranya Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah nak mula menceritakan tentang kisah Nabi Musa ini, dan Allah nak cerita kepada kita, nak beri peringatan kepada kita tentang bagaimanakah sikap dan juga pendirian Bani Israel yang menyebabkan mereka ini tidak mampu untuk nak menjadi seorang Muslim, seorang mukmin, yang kita katakan sebagai tema kepada surah Al-Baqarah ini. Dan Allah telah perincikan tentang kisah kejayaan ataupun penyelamatan Bani Israel ini daripada kezaliman Fir'aun dalam berbagai ataupun beberapa surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Cuma di dalam ayat-ayat ini yang kita akan kongsikan dalam surah Al-Baqarah ini, Allah mencukupi dengan menyebut beberapa nikmat yang Allah telah kurniakan kepada Bani Israel. Apakah nikmat tersebut? Iaitu pada ayat yang 49 Allah kata, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Dan itulah yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Bani Israel, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah ketika mana Allah telah menyelamatkan kamu daripada kezaliman Firaun dan tentera-tentera dia, yasumunakum su'al azab, yang mana mereka ini telah membuat onar yang dahsyatlah kepada kamu. Mereka telah menyeksa kamu, mereka telah menzalimi kamu. Antara kezaliman tersebut Allah perincikan, Allah kata yudzabbihuna abna'akum, iaitu mereka telah membunuh ataupun menyembelih anak-anak lelaki kecil daripada kamu, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka juga telah membiarkan wanita-wanita Bani Israel ini hidup supaya wanita-wanita ini boleh menjadi khadam di istana-istana Firaun dan juga kepada rumah-rumah pembesar Firaun. And antara beberapa riwayat menyebut bahawa Firaun memberikan perintah tersebut, yakni membunuh bayi-bayi lelaki Bani Israel kerana mimpi yang telah dilihatnya, yang mana kemudian pawang-pawang dukun-dukun Firaun ini mentakbirkan mimpi tersebut dengan mengatakan bahawa ini petanda kejatuhan kerajaan Firaun, yang mana kerajaan Firaun ini akan jatuh di tangan seorang anak kecil yang dilahirkan dalam kalangan Bani Israel. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Kan wa fi maksudnya pada keselamatan kamu itu, maksudnya pada hari kejayaan kamu daripada kezaliman Firaun itu bala. Apa maksud bala? Kita ni faham bala ni bala. Bala ni maksudnya benda-benda yang tak elok ataupun musibah lah yang bahasa Melayu faham. Tetapi bala ini tidak semestinya bala yang kita maksudnya yang dibaca dengan konotasi negatif. Tetapi bala ini adalah boleh jadi juga maksud dia nikmat yang besar. Maksudnya wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, iaitu pada yang demikian itu, yang penyelamatan mereka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah uji kamu dengan ujian tersebut. Sama ada kamu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat tersebut ataupun kamu kufur, ingkar dengan kurniaan yang Allah telah berikan kepada kamu. Ataupun makna yang kita boleh faham daripada ayat tersebut, di sebalik kezaliman Firaun terhadap kamu itu merupakan satu ikhtibar, merupakan satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bala ini boleh difahami maksudnya dengan nikmat yang besar. Dan bala ini juga boleh difahami dengan maksud ujian yang berat. Dan Allah uji hamba-hambanya dalam bentuk yang positif dan negatif menurut fikiran kita. Ujian ini, bala ini boleh jadi positif, nikmat yang kena disyukuri, ataupun dia bermaksud ujian yang kita kena bersabar. Namun dalam konteks ayat ini yang lebih menepati
Kita kata yang lebih menepati maksud bala ayat di dalam ini adalah nikmat. Kerana apa? Allah telah sentuh ataupun Allah telah ceritakan sebelum itu tentang Allah telah ingatkan Bani Israel dengan nikmat dan pendirian-pendirian sikap-sikap Bani Israel terhadap nikmat tersebut. Dan ini hampir serupa dengan apa yang telah Allah firmankan dalam surat Ibrahim, wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Hampir-hampir ayat ini serupa dengan ayat 49 yang kita bacakan tadi. Kan? Dan antara nikmat yang Allah telah kurniakan kepada Bani Israel juga adalah Allah telah musnahkan musuh-musuh mereka. Dan musuh paling utama mereka itu adalah Fir'aun. Fir'aun wa junudahu, Fir'aun dan juga para tentera dia di hadapan mereka sendiri. Mereka menyaksikan kejatuhan dan kemusnahan Fir'aun itu, yang mana Allah telah tenggelamkan mereka di lautan dalam keadaan mereka melihat. Dan kenapa? Ini adalah supaya Bani Israel akan merasa lebih tenang, hati-hati mereka ini akan lebih terubat dan mereka akan lebih hilanglah segala duka dan lara akibat daripada onar yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-50, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengingatkan tentang nikmat Allah ini, Allah kata wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah wa idh faraqna bikumul bahr. Ingatlah ketika mana dulu kamu menyeberangi laut. Masa tu kamu sedang mencari-cari jalan untuk menyelamatkan diri. Sebab Fir'aun tengah mengejar kamu. Ini satu mukjizat agung yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Fir'aun sedang mengejar mereka sampailah mereka ini terstuck, kan, terhenti. Di belakang mereka ini ada tentera Fir'aun, di hadapan mereka ada laut, yang mana mereka sudah tidak dapat melarikan diri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan perintah kepada Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Allah sebut juga dalam kisah surah Taha, wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr. Yang mana Allah kata, pukulkan tongkat kamu ke lautan dan kamu jangan takut. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ فِي الْيَمِّ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Bila mana Nabi Musa dapat menyeberangi lautan itu dan tentera Fir'aun nak cuba nak ikut, akhirnya mereka itu sudah tenggelam. Ketika itu juga Allah ada cerita dalam surah yang lain, contohnya dalam surah Asy-Syu'ara, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Masa dalam keadaan mereka sudah terperangkap, Fir'aun sudah berada di belakang mereka, mereka stuck dekat laut itu. Dia kata, sudahlah, habislah kita akan kena tangkap. Tapi Nabi Musa kata, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Bertenang, kerana bersama dengan aku ini Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kami kemudian berikan wahyu kepada Nabi Musa supaya pukulkan tongkat kamu ke lautan, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Laut pun akhirnya yang terbelah, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Semua yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam telah diselamatkan. Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Allah kata, kami telah selamatkan kamu dan kami telah tenggelamkan Fir'aun dan juga tentera-tenteranya. Dan dalam ayat ini Allah hanya sebut dalam konteks ini ala Fir'aun. Mereka ini adalah pengikut Fir'aun. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang ingkar, yang tersesat. So kalau Allah boleh tenggelamkan kepala Taghut ini, iaitu Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan ini pun Allah boleh musnahkan mereka begitu sahaja, maka apatah lagi orang-orang lain yang kufur dan juga ingkar dan seperti Fir'aun. Kemudian banyak lagi ayat-ayat, contohnya Allah pun ceritakan tentang
bagaimana Allah tenggelamkan Firaun ke dalam lautan. Kemudian Allah contohnya ada sebut juga dalam surah Al-Qasas, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam dan fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Akhirnya Allah telah musnahkan tentera-tentera Firaun. Allah telah tenggelamkan mereka di dalam lautan. Lihatlah apakah akibat orang-orang yang berlaku zalim. Dan antara ayat yang unik juga bila Allah sebut dalam surat Yunus. Surah Yunus ayat 92, Allah kata fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran min ayatina minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini telah kami selabatkan badan kamu. Badan tu dah tak ada hidup lah, mayat lah kita kata, untuk orang-orang di belakang kamu kemudian mengambilnya sebagai satu iktibar. Maksudnya Allah akan pertontonkan jasad Firaun, bangkai mayat Firaun ini, supaya kamu dan orang-orang selepas daripada kamu mampu untuk nak melihat inilah akibat daripada orang-orang yang berlaku kufur. So inilah antara kita kata satu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita. Dan cuma kita pun tahu Firaun ni adalah nama gelaran bagi pemerintah tertinggi di bumi Mesir ketika itu. Macam di Malaysia ni kita panggil agung ni, maksudnya dia adalah pemerintah yang tertinggi. Mungkin saya tak tahu di negara lain macam mana. Dulu ada kaisar kan, istilah macam itulah. And dalam empayar Islam dulu khalifah. Okey, ada yang kata subhanallah, ada yang kata kat sini Puan Zuhaila, dia kata saya dah tengok dah bangkai Ramses di Museum Cairo. Subhanallah. Itu satu kelebihan lah. Maksudnya kita bila tengok tu datang perasaan kita subhanallah, betul apa yang Allah firmankan. Allah akan pertontonkan badan ataupun bangkai Firaun itu supaya kita ni boleh nampak lagi. Cuma kita ni tak nak ambil peringatan. Ada banyaklah pendapat yang mengatakan bahawa Firaun yang mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dan juga yang merentas Laut Merah ni adalah Ramses kedua dan Ramses II. Okay. Dan siapa Ramses II ni? Ramses II ni dia adalah Firaun, pemerintah tertinggi negeri ataupun negara Mesir purbakala dulu. Dikatakan Ramses II ni adalah pemerintah yang ketiga dalam dinasti yang ke-19 di Mesir. Dan beliau ni dianggap sebagai Firaun yang terhebat, yang paling disanjung dan paling berkuasa daripada kalangan Firaun, empayar Mesir purba dululah. And katanya meninggal lebih kurang pada 1213 sebelum Masihi dulu. Apa sebab kematiannya? Adakah betul dia meninggal dalam keadaan yang lemas sebelum ini? Kalau tuan-tuan tengok di YouTube lah, dan kalau kita tengok YouTube, ada betul, saya pun pernah tengok gambar yang kata rambut dia ada putih uban. Dikatakan usia dia meninggal masa tu usia 90 tahun. Tapi mungkin 90 tahun pada zaman Firaun itu bukanlah usia 90 tahun macam kita yang dah begitu lemah lah. Sebab kita pun tahu zaman dulu ni umur dia agak panjang-panjang kan. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Yaqub, usia dia lebih 100, 140, 150, lebih daripada itu. Jadi kalau kita tengok YouTube pun ada satu dokumentari ataupun satu temu ramah lah dengan seorang pengkaji Mamia lah. Pakar dia ni macam medical doctor kot juga. Nama dia Maurice. Saya tak tahu nak sebut nama dia macam mana. Dia Bucaille ataupun Bucaille, Bucaille. Dr. Maurice ni lah. Masa Mamia Ramses II ni ditemui lama dululah, dalam tahun 1881 dulu. Masa tu Presiden Perancis ni diminta keizinan daripada kerajaan Mesir untuk nak bawa Mamia Ramses II ke Perancis untuk dilakukan autopsi ataupun kajian. Jadi sebagai seorang pakar bedah yang berpengalaman ataupun
yang banyak jalankan anatomi, Dr. Morris ni telah diberikan tanggungjawab untuk nak buat kajian atas Mamiya tersebut untuk nak cari punca kematian Firaun tu. So masa dibuat autopsi, Dr. Morris ni ditemui kesan garam pada tubuh ataupun pada Mamiya tersebut lah. Dan dia berpendapat bahawa Ramses II ni telah meninggal dulu hasil autopsi dia sebab mati lemas di lautan. Dan mayatnya pun dibawa keluar daripada laut selepas dia mati. Maksudnya dia mungkin terhempas lah ke pantai lepas dia mati. Jadi penguasa Mesir pun cepat-cepat memamiakan Firaun tu supaya mayat dia kekal, bagi dia orang kan dia ada satu kepercayaan kehidupan selepas matilah untuk pemerintah dia orang dimamikan. Tapi dalam Islam ni kita dah maklum lah, lama dulu lagi yang Firaun pernah mati lemas dalam kisah yang dinyatakan dalam Al-Quran. So Dr. Morris ni dalam klip tu pun dia rasa terkejut dengan penemuan tersebut dan dia kata mustahil lah untuk nak buat kesimpulan macam tu disebabkan kajian nak sebut pasal ni memerlukan kepada peralatan yang canggih. Dan Dr. Morris ni pun dimaklumkan bahawa Al-Quran dah ceritakan tentang kisah Firaun yang mati lemas dan akan dikekalkan di punya body dia untuk kita dipertontonkan kita pada hari ini. So ini satu mukjizat lah yang kita pun sebenarnya kita boleh ambil iktibar daripada mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Ini satu ayat yang hebat. Kemudian di sebalik kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, bila ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah peringatkan tentang beberapa nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel, Allah juga akan kongsikan, sertakan dengan kisah, beberapa kisah yang mereka ini punya sikap yang degil, mereka punya sikap yang nak ingkar. Dan maka Allah pun ceritakan dalam ayat yang 51, wa'id wa'adna Musa arba'ina layla. Ini satu kisah baru. Thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ingatlah ketika mana Nabi Musa alaihi salam, ada qiraat baca wa'adna. Maksudnya ketika mana pernah Nabi Musa ini diberikan tempoh 40 malam untuk dia bermunajat di satu bukit Tur. Dan ketika itu Allah nak turunkan kepada Nabi Musa Taurat ataupun kitab Taurat. Sebelum itu Allah telah kata dekat Nabi Musa 30 hari kan untuk bermunajat, kemudian Allah tambah 10. Ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Allah kata wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashar. Dan Allah telah janjikan ketika itu 30 hari dan Allah sempurnakan dan tambah lagi 10 hari jadi 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Maka sepanjang peninggalan itu Nabi Musa alaihi salam pun memberikan berpesan kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku sepeninggalanku ini. Kan, perhatikan mereka, janganlah bagi mereka ini tersesat, jangan ikut jalan-jalan orang yang berlaku kerosakan. Maksudnya Nabi Musa sebenarnya dia tahu dalam kalangan umat dia ramai lagi daripada mereka yang masih tidak kuat iman, ramai daripada mereka yang ada sikap-sikap orang yang selalu berlaku kerosakan. So Nabi Musa pesan kepada saudaranya Harun supaya take care of them. Tapi Allah kata thumma takhattumul ijla min ba'di. Kemudian mereka ini bila Nabi Musa telah meninggalkan mereka, dia orang berlaku syirik, dia orang telah jadikan patung emas, dia orang buat patung emas lembu dan mereka ini sembah patung tersebut sepeninggalan Nabi Musa alaihi salam. And benda-benda ni juga Allah cerita juga di dalam beberapa ayat yang lain. Antaranya bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kisah ni, Allah cerita dalam surah Taha, qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina
walakinna humilna awzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika al-Samiri. Kalau kita baca surah Taha ayat 87 sampai ayat 98. Dan Allah kata bila Nabi Musa pergilah, dia kata bila Nabi Musa balik tu dalam keadaan terkejut tengok umat dia dah, Bani Israel ni dah buat syirik. So dia bagi alasan, kami ni telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang Mesir. So kami campakkan dalam api itu. Maka ketika itu Samiri pun campakkan apa yang dibawa. Kemudian Samiri keluarkan emas-emas yang telah dileburkan itu dan telah membentuk jadi sebuah patung ataupun patung anak lembu yang mampu mengeluarkan suara. Maka Bani Israel pun kata ni adalah Tuhan kamu dan juga Tuhan Nabi Musa. Betapa rapuhnya iman mereka sampai mereka mudah-mudah untuk nak menyembah patung berhala yang dibuat oleh tangan mereka. Patutkah mereka tidak mau berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu, Allah katakan, tak mampu nak jawab perkataan mereka, tak mampu untuk nak mendatangkan mudarat dan manfaat kepada mereka. Kan? Kemudian Allah cerita lagi kisah dalam surah Taha ni. Nabi Harun mengata, wahai kaumku, kamu sesungguhnya telah diperdayakan dengan patung itu dan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang melimpah ruah rahmat dia. Ikutlah aku, taatlah dengan perintah aku. Tapi Bani Israel jawab Nabi Harun, kami tidak sesekali akan meninggalkan penyembahan patung ini. Bahkan kami akan tetap menyembahnya sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Sekembalinya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun kata, wahai Harun, dan apakah yang telah menghalangmu daripada engkau, maksudnya masa Nabi Musa ni nak ingat Nabi Harun ni membiarkan mereka berlaku syirik. Dan kenapa engkau membiarkan mereka ingkar dengan perintah aku? Tapi Nabi Harun jawab, wahai anak ibuku. Dia seibu dengan Nabi Musa, barangkali dia bukan sebab apalah. Dia kata, kau janganlah pegang janggut aku ni, jangan tariklah janggut aku ni, jangan duk tarik rambut aku. Sebab Nabi Musa marah sangat. Kan, Nabi Musa marah kan dekat Nabi Harun. Dia kata, aku takut bahawa engkau akan berkata ke aku, engkau telah, dia kata, dia takut Nabi Musa akan tuduh dia yang telah memecah belahkan Bani Israel. Kan, sampai ke tahap tu. Dan Nabi Musa pun melepaskan kemarahan dia dekat Samiri, lelaki tersebut, dan dia kata, apa hal engkau ni wahai Samiri? Samiri jawab, aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Lalu aku mengambil segenggam daripada kesan jejak Rasul itu, kemudian aku campakkannya, demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku. Nah, ini part nanti kita akan discuss a little bit further. Kan? Tentang dia kata apa yang dia tahu dan apakah jejak langkah Rasul yang diperkatakan itu, siapakah Rasul jejak langkah itu. Dan Nabi Musa pun kata dekat Samiri, kalau macam tu kau pergilah, rambahlah macam tu. Engkau akan diusir dan dipulaukan dan telah ditetapkan bagi kamu akan satu tempoh tertentu. Jangan kau sentuh aku dan telah dijanjikan satu balasan yang engkau tidak akan sesekali akan terlepas daripada itu. Baik. Mungkin ada persoalan-persoalan yang orang selalu tertanyalah pasal Samiri. Pertama sekali tentang Samiri ni kan. Dia ada isu lah. Orang duk kata, adakah Samiri ini Jibril yang menjaga Samiri? Sebab benda-benda ni ada disebut dalam, memang ada disebut dalam beberapa kitab-kitab tafsir. Bahkan beberapa mufassirun ada menyebut bahawa ketika mana Firaun membunuh bayi-bayi Bani Israel, cara dibunuh adalah dibiarkan setahun hidup. Tahun ini dibiarkan hidup, tahun depan dibunuh semua. Jadi Samiri ini dilahir pada tahun yang bayi-bayi itu kena bunuh. Ibu dia letakkan Samiri ini di gua kan, kerana dia takut anak dia akan dibunuh. Maka dalam cerita mereka ini mengatakan bahawa Allah telah mengutuskan malaikat Jibril untuk nak membesarkan ataupun menjaga bayi tersebut. Kerana itu dia orang faham ayat tadi itu
dia kata Samiri ni kenal dengan malaikat Jibril. Maksudnya bila kata aku mengetahui apa yang kamu tak tahu tu, maksudnya dia nampak malaikat Jibril, dia kenal. Kan? So adakah betul benda ni lah? Benda ni pun juga ada disebutkan apa nama dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari contohnya. Kita boleh tengok juga contohnya Imam Al-Baghawi. Masa dia kata macam mana Samiri ni boleh kenal dengan Jibril masa dilihat. So dibawakan riwayat-riwayat yang telah kita ceritakan tadi. Cuma apa yang kita boleh sebut, kisah-kisah macam ni tak diketahui ada asalnya di dalam periwayatan yang strong ataupun daripada riwayat-riwayat yang muktabar, daripada hadis-hadis. Jadi kisah-kisah ini tidak boleh dijadikan sebagai satu sandaran. Dan kisah ini juga sepengetahuan saya kita juga tak temuilah dalam sumber-sumber Israiliyat, kitab-kitab ataupun rujukan-rujukan daripada ahli kitab. Cuma ada sebahagian daripada para ulama dia menyatakan kalaulah kisah ni betul, macam mana Samiri boleh kenal dengan Jibril adalah disebut kisah ni lah. Maksudnya sebab dia telah dipelihara oleh Jibril. Tapi ada juga ni perbahasan nanti kita akan jawab. Tapi sesebahagian daripada isu-isu ni tidak sabit lah. Tak sabit lah isu-isu Jibril bela ataupun bela Samiri ni. Kemudian orang pun akan, sebab dia orang kata dia gunakan tapak kaki kuda malaikat Jibril tu. Tapak kaki itulah diambil untuk dicampurkan dengan bahan-bahan emas tu untuk nak membentuk patung emas lembu tersebut yang boleh mengeluarkan suara. Jadi bila Allah kata qala fama khatbuka ya Samiri, qal basurtu bima lam yubsiru bih faqabattu qabdatan min athari ar-rasul fanabadtuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Itulah yang dia kata, aku melihat apa yang orang lain tak lihat. Maksudnya dia macam dia boleh nampak malaikat, dan dia gunakan kesan kuda Rasul itu yang diorang tafsirkan sebagai kesan kuda malaikat Jibril, dan kesan itulah yang digunakan untuk nak bina patung. Cuma ada beberapa persoalan kan, macam kita tadi kata, macam mana dia boleh melihat malaikat. Sebab kat situ orang nanti akan cuba nak kaitkan, ada yang kata Samiri ni Dajjal dan sebagainya. Pertama sekali isu yang dipalitkan bahawa macam mana Samiri ni boleh melihat malaikat. Ada beberapa poin yang para ulama sebut, antaranya Allah jadikan Samiri ini sebagai satu fitnah ataupun satu ujian. Maka ujian bagi Samiri ini dia boleh melihat ketika itu malaikat. Dan tak ada halangan untuk manusia melihat malaikat jika Allah mengizinkan di dalam beberapa pengecualian, tetapi bukanlah dalam rupa yang sebenar. So dia ada dalam beberapa kes atau peristiwa, dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana ada sahabat-sahabat yang diperlihatkan malaikat. Ada yang dalam keadaan malaikat menyerupai manusia. So dalam konteks-konteks tersebut. Itu antara isu-isu yang kita boleh ceritalah. Cuma ada benda yang kita nak ceritalah, kalau orang kata adakah dia adalah Jibril, dia adalah Dajjal. Dan sebenarnya bila kita nak kalaulah kita nak more spesifik tentang ataupun nak mengidentifikasilah tu satu identiti yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka kita tak boleh nak sabitkan, nak katakan Samiri itu Dajjal dan sebagainya. Sebab dia adalah sumber wahyu dan perlu disabitkan juga melalui sumber wahyu. Dia boleh ditetapkan dengan sangka-sangkaan, dengan teka-teka. Kan? Sebab benda ni problem.
cerita-cerita yang dikaitkan selain dalam Al-Quran dan hadis, benda-benda ni tak ada dinukilkan secara bersanad. Nak kata satu evidence, nak sabitkan dia sebagai satu fakta yang kuat, tak boleh. Jadi pandangan saya adalah kita berhenti setakat mana yang Al-Quran dan Sunnah sebut. Kita tidak melangkaui untuk nak mentakwil sampai nak pergi nak cuba nak mendajjalkan Samiri. Ini tak ada faedah pun kalau kita nak mendajjalkan Samiri tu. Dia dah memang sikap dia memang orang kata dajjal dah. And kita hanya boleh sabitkan dengan apa yang Nabi SAW sabitkan. Tak ada pun satu isyarat yang kita boleh sabitkan dalam Quran ataupun hadis Nabi yang nak menyabitkan Samiri itu sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab tu kita tak akan menemui pandangan-pandangan ulama' kalau kita rujuk kepada kitab-kitab semua yang cuba untuk nak takwilkan Samiri itu sebagai Dajjal. So ini adalah perkara yang kita tidak lakukan. Hadis-hadis bukan sorry. Okey. Kemudian Nabi Musa alaihissalam marah sangat. Dan dia marah sangat kepada Nabi Harun disebabkan dalam masa 40 hari dia meninggalkan Bani Israel sudah cacah merba, Bani Israel sudah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, satu jenayah yang sangat besar. Wa antum zalimun. Dalam keadaan kamu ini menzalimi diri kamu sendiri sebab kamu telah menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Syirik ini adalah antara kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Apakah kezaliman yang lebih besar daripada syirik? Apatah lagi setelah Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun, setelah Allah bagi mereka saksi nampak sendiri kemusnahan Fir'aun di hadapan mata mereka, kurniaan-kurniaan telah Allah berikan kepada mereka yang seharusnya disyukuri. Sebaliknya mereka ini kufur, mereka ini sembah patung dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sepeninggalan Nabi Musa alaihi salam dalam masa yang singkat. Maka Allah pun membukakan pintu taubat kepada mereka. Dalam ayat 52 Allah kata, "Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun." Kami sesungguhnya akan senang cerita memadam dosa kamu. Kami akan hapuskan dosa kamu. Dengan taubat kamu ni kami akan, maksudnya, lepas pandanglah apa yang telah kamu lakukan sebelum itu. Dan Allah, antara nikmat lagi yang Allah nak ungkit kepada Bani Israel ni, Allah kata dalam ayat 53, ayat seterusnya Allah kata, wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingat ketika mana kita, maksudnya Allah, kami ini mengurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Allah turunkan kitab Taurat sebagai pedoman kepada Nabi Musa alaihissalam. Masa tu zaman kitab-kitab ni diturunkan dalam bentuk papan ataupun ditulis dalam papan-papan. Ini juga kita boleh fahamilah bila mana Allah kata dalam suratul A'raf, walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifan qala bi'sa ma akhlaftumuni min ba'di a'ajiltum an amra rabbikum wa alqal alwaha. Maksudnya bila Nabi Musa balik tu dia terkejut tengok perangai Bani Israel, dia sampai tercempak papan-papan itulah. Papan Taurat yang dia ambil, yang disalin daripada wahyu yang Allah turunkan, syariat Taurat tu dia terbaling, dilempar sebab dia terlalu marah masa itulah. Itu yang kita kata, kalau kita terlampau marah, dia akan sampai terganggulah pertimbangan kita. Dan ayat lain pun Allah cerita, walamma sakata Musa al-ghadabu akhadha al-alwah, bila dia dah padam balik kemarahan, dah reda balik, dia ambil balik papan-papan tu. Wal furqana, Allah turunkan juga kepada Bani Israel al-Furqan. Al-Furqan ni juga adalah, dalam konteks ayat ini, dia adalah nama lain bagi At-Taurah, sifat bagi Taurat yang merupakan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Okay. Ini juga ya Allah pernah sebut misalnya dalam suratul Anbiya,
walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Harun itu pembeda, maksudnya Al-Taurat, yang merupakan dia ni satu cahaya, sinar, wa dhikran lil muttaqin, sebagai peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Sifat Al-Furqan kepada Taurat ni juga banyak Allah telah sebut dalam beberapa ayat lain. Ada antaranya dalam surah ayat yang pertama sekali dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Dan ayat ini bukan berkaitan dengan Taurat, ayat ini berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran juga disifatkan sebagai Al-Furqan, sebagaimana kitab Taurat juga pada ketika itu dinamakan, disifatkan sebagai Al-Furqan. La'allakum tahtadun, supaya kamu boleh ambil peringatan, boleh ambil manfaat peringatan, hukum hakam dan pengajaran daripadanya. Something yang kita boleh kongsikan kepada para pembaca semua yang dirahmati oleh Allah, syariat Taurat ini dia tidaklah sama seperti syariat Islam. Maksudnya dalam beberapa bentuk pengajaran ataupun maqasid dia tu tidaklah dalam erti kata samhah muyassarah. Islam ini sebenarnya syariat dia adalah bentuknya mudah. Samhah ni very tolerable, muyassarah sebenarnya is easy. Syariat umat sebelum ini tidak seperti itu. Sebab itu kelebihan umat ini adalah antaranya kita telah ada banyak rukhsah, kita ada banyak kelonggaran, keringanan yang telah Allah berikan kepada kita. Konteks Bani Israel dia berbeza. Bila diperintahkan satu perintah, mereka memang kena buat dengan segera. Peduli apa, you have to do. Kena buat. Kita boleh baca, bila kita baca surah Al-Baqarah, kita boleh tengok perintah-perintah Allah ni. You have to deliver your order quickly. Dan juga kalau kita tengok Islam tidak sebegitu. Islam meraihkan peringkat-peringkat tadarruj, kan? Islam, even dalam Islam Allah, fattaqullaha mastata'tum, kamu bertakwa kepada Allah semampu yang kamu boleh. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, bila Nabi kata aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, cuba buat sedaya yang kamu mampu. Bani Israel tak ada dah mampu-mampu tu, tak ada dah. Kemudian antara contoh lain lagi adalah pada syariat Taurat dan Israel dulu, Allah tak terima taubat golongan yang murtad daripada kalangan mereka sampailah mereka kena laksanakan bala ataupun hukuman murtad di dunia. Hukuman murtad di dunia bagi Bani Israel juga adalah kena bunuh. Kalaulah dia telah bunuh diri dia, maka barulah taubat dia diterima oleh Allah. Itu syariat taubat ketika itu. Sedangkan dalam syariat Islam lebih ringan daripada itu. Sekiranya orang yang murtad itu bertaubat dan kembali kepada Islam, maka taubatnya akan diterima dan dia akan selamat. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala bila selepas daripada Allah turunkan, Allah sebut mention tentang penurunan kitab Taurat, Allah pun sebutkan contoh ataupun Allah sebutkan hukuman bagi orang-orang yang murtad sebabkan mereka ini telah menyembah berhala, menyembah patung lembu ketika itu. Maka dalam ayat yang ke-54 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum. Kan kamu ni dah menzalimi diri kamu sendiri dengan buat syirik sebegini, kamu menyembah berhala ini, bertaubatlah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada pencipta kamu, kan? Faqtulu anfusakum. Siapa yang betul nak bertaubat, dia kena kena bunuh diri, kan? Kena tahan lah untuk nak bunuh diri.
Itu ketika itu hukuman kepada Bani Israel ketika itu. Disebutkan juga bahawa orang golongan-golongan yang berlaku syirik ini daripada kelompok Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa ketika itu lebih ramai daripada mereka yang tidak berlaku syirik. Okay. Kata Imam Al-Qurtubi, ajma'u ala annahu lam yu'mar kullu wahid min abadatil ajal bi an yuqtal nafsahu biyadihi. Tidak disuruh setiap orang daripada orang yang menyembah lembu itu untuk nak membunuh diri mereka sendiri, sebab mereka ini terlalu ramai. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kamu dapat sabar untuk nak menerima hukuman itu adalah lebih baik, kan, daripada kamu berterusan di atas kekufuran kamu yang mana kamu tidak akan diterima taubat kamu selepas daripada itu. Kataba alaikum. Jika kamu laksanakan ini, maka Allah akan terima taubat daripada kamu. Ini satu hukuman keras yang telah Allah turunkan kepada Bani Israel. Sebab mereka ini adalah kaum yang ketegak, kaum yang sangat-sangat degil, yang sangat-sangat jahat. Maka hukuman dia juga mestilah kena berat. Macam di Qatar, even di Saudi pun, bagi orang-orang yang melanggar lampu merah, berat dia punya hukuman dia, berapa ribu nak kena bayar dia punya denda. Disebabkan mereka ni kalau tak buat hukuman berat tak jalan. Langgar je sekadar nak kena bayar 200, 300, celah gigi lah. Itu yang hukuman berat baru mereka akan terasa. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penghapus segala dosa jika mereka betul-betul ikhlas untuk nak kembali. Maka kembalilah kepada kisah-kisah yang mempamerkan sikap mereka, kedegilan mereka. Allah ceritakan lagi dalam ayat 55. Kisah yang lain, peristiwa babak yang lain. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ingatlah ketika mana Bani Israel ni kata kepadamu, wahai Musa, kan, bila Nabi Musa duk sampaikan tentang wahyu-wahyu yang telah diterimanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dia orang kata, kami tak boleh nak beriman, kami tak boleh percaya. Macam mana kami nak tahu kamu ni pergi jumpa dengan Tuhan kamu selagi mana kami tidak melihat Tuhan yang kamu kata itu dengan mata kepala kami? Begitulah degik dan ketegaknya mereka kepada Nabi Musa AS. Walaupun Allah telah selamatkan mereka, mukjizat telah mereka luar biasa tu, mukjizat belah laut tu mereka telah saksikan di hadapan mata. Tetapi mereka degil juga. Fa'akhadhatkumus sa'iqah. Kan akhirnya mereka ini dimatikan dalam keadaan gempa yang mengejut. Mereka mati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul A'raf, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatumur rajfah qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai. Nabi Musa pun pilih 70 orang daripada kalangan mereka ini untuk bertemu di satu tempat. Kononnya mereka ini nak melihat Tuhan, dan di sana Allah telah memberikan mereka satu gempa dan mereka semua mati secara tiba-tiba. Wa antum tanzurun, kamu saling melihat kematian yang terjadi itu sesama kamu. Jadi soalan daripada Bani Israel, permintaan daripada Bani Israel ini satu permintaan yang jahat, kan? Sebab mereka tahu bahawa di dunia ini kita tak boleh melihat Tuhan kita, satu ujian kepada kita. Allah berada di satu sudut pandang ghaib, ilmu alam ghaib yang kita tak boleh nak lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala nak bagi peringatan kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ni jadi seperti Bani Israel. Bila mana kita nak minta sesuatu, kita nak ni, kita
kita ada niat yang tidak elok. Ya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 108, Allah kata am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Adakah kamu cuba nak mempersoalkan kepada ataupun meminta kepada rasul kamu sebagaimana yang telah dipinta oleh kaum Nabi Musa kepadanya sebelum ini? So siapa yang gantikan imannya dengan kekufuran, maka mereka telah tersesat dengan jalan yang sangat teruk. So ini antara beberapa bentuk yang mana memperlihatkan dahsyatlah dan degilnya Bani Israel itu dalam menerima seruan daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka macam mana Nabi Musa yang dah pergi dengan 70 orang tu pulang tanpa 70 orang tu yang mati? Maka Allah kata thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah hidupkan balik sebagai satu tanda supaya kamu bersyukur dan di atas nikmat besar yang kamu telah kufur sebelum itu. Dan Allah cerita lagi dalam ayat yang ke-57 kan, Allah kata wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan Allah telah menjadikan awan yang menaungi kamu jadi mendung, melindungi kamu daripada direct sun. Kan? Peristiwa ini berlaku bila? Masa mereka ini sedang dihukum di tengah padang pasir. Dalam kisah yang lain, iaitu bila mana ada datang satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Bani Israel ini berjuang bersama dengan Nabi Musa. Dan Allah cerita kisah ni dalam surah Al-Maidah. Allah kata qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa ay yakhruju minha fa inna dakhilun. Dia kata, wahai Musa, kami tak nak pergi berperang dengan kamu dekat Palestin tu sebab ada di dalamnya satu puak, satu kelompok yang jabbar, yang brutal. Selagi mana mereka ni tak keluar, kami tak nak pergi, tak nak masuk. Kalau mereka keluar baru kami masuk. Maka kedegilan mereka ini telah menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan mereka ini daripada masuk ke dalam bumi Baitul Maqdis, tanah suci ketika itu selama 40 tahun. 40 tahun mereka berpusing-pusing tersesat di tengah padang pasir. Kan? Allah kata qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard. Mereka ini diharamkan memasuki tanah suci itu selama 40 tahun, yang mana mereka ini tersesat-sesat pusing-pusing kat situ. Jadi ketika mereka sedang berpusat-pusat dekat kawasan itu, rahmat Allah teduhkan mereka dengan awan-awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan yang mana Allah turunkan tentang makanan-makanan al-man wassalwa. Man ni satu sejenis makanan yang dalam bahasa Arab dia panggil menyerupai ikan ma'ah ni. Macam mana saya nak sebut maksud dia pun saya tak tahu, macam nak gambarkan makanan. Dan kalau Ustaz Reza dia expert lah dalam bab-bab makanan ni. Salwa ni sejenis burung lah. Kan? Burung apa lah? Saya pun tak berapa pandai jenis-jenis burung ni. Tapi dia burung lah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maka Allah hidangkan mereka dengan rezeki-rezeki yang baik. Ni semua rezeki-rezeki yang sedap. Rezeki yang manfaat. Walaupun kamu sedang dihukum ni, kamu akan dapat rezeki-rezeki yang Allah permudahkan kepada kamu. Itu pun mereka tidak menerima wahyu Allah ini dalam keadaan yang syukur, tetapi mereka balas dengan kedegilan dan juga keingkaran. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Walaupun mereka kufur dan mereka ingkar, Allah kata mereka ini sikit pun tak ada boleh memudaratkan kami. Kan? Tetapi mereka sebenarnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Kanu anfusahum, kanu, yang Allah sebut dua bentuk
Kanu ni dalam konteks ayat ni, mereka ini sebelum ini dan juga akan datang yadhlimun, akan berterusan untuk nak melakukan kezaliman. Itu antara part-part yang Allah ceritakan tentang kisah ataupun kedegilan daripada Bani Israel. Kemudian Allah cerita lagi, Allah kongsikan lagi tentang beberapa kisah peristiwa kedegilan mereka. Allah sebut dalam ayat yang ke-58, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kisah lain Allah kata, ingatlah ketika mana kami kata kepada mereka, masuklah ke dalam satu perkampungan dan kami halalkan kepada mereka untuk nak makan apa yang kamu nak. And it's up to you. You can enjoy yourself. Tapi masuklah kampung tersebut dalam keadaan yang tawaduk, tanpa ada sifat kesombongan. Sebab tu Allah kata wadkhulul baba sujjada. Masuk dalam keadaan tawaduk, seolah-olah kamu ni bersujud. Maksudnya syukurlah balik kepada Allah. Dan ataupun maksud sujud kat sini, Allah suruh mereka ini bersujud kan setelah berjaya memasuki kampung tersebut, sujud syukur kepada Allah. Wa qulu hittah, kan, naghfir lakum khatayakum. Maksudnya pohonlah daripada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Naghfir lakum khatayakum, kami akan tutup. Naghfir ni maksudnya kita tutup dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Tadi kita kata, bila kita kata al-af ni, Allah ia tajawaz. Maksudnya Allah tak ambil kira dan apa yang mereka lakukan sebelum itu. You buat kesalahan anak I, tak apa, I tak nak ingat pun benda tu. Itu maksud al-afu. Bila kita kata al-maghfirah, ghafara, maghfirah, dia pengampunan yang bermaksud Allah tutup dosa tu. Sebab tu bila kita doa pada Allah, Allahumma ghfirli, maksudnya Allah tutup dosa-dosa tu. Kalau dalam Quran fa'fu ni kita kata, kita minta supaya dia tidak hukum. Maaf, berbentuk kemaafan yang kita tidak hukum. Wasfahu, kemaafan juga, tetapi dalam erti kata kemaafan yang kita delete the history. Falyafu wal yasfahu. So apa beza al-afu, as-safhu, maghfirah? Al-afu maksudnya bila kita maafkan seorang dalam keadaan kita tak nak hukum, tak nak ungkit, tak nak sebut. As-safhu maksudnya kita lupakan daripada diri kita dah. I just want to forget it, seolah-olah it never happened. Al-maghfirah, pengampunan atau kemaafan yang berbentuk tutup dosa tu. Jangan disebut, jangan dipamerkan. Ini satu faedah lah. Wasanazidul muhsinin. Maka orang-orang yang berlaku baik, orang-orang yang tekun, ikhlas dalam ibadah dan ketaatan mereka, Allah akan tambahkan kebaikan kepada mereka. Ihsan, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari Muslim, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kamu sembah Allah sebagaimana yang Allah sebagaimana kamu melihat Allah. Sudah pasti kita tak boleh melihat, sebagaimana sahaja. Dan sudah pasti kamu tak boleh melihat Allah, maka ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Sifat CCTV itulah yang kita nak ada dalam diri kita, supaya kalau manusia tak ada siapa melihat kita sendiri pun, kualiti ibadah kita adalah sama ataupun lebih baik lagi, sebab kita tahu Allah melihat kita. Kita tidak beribadah untuk nak manusia puji ataupun manusia melihat kita. Kemudian Allah kata, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. فَقُولْ
qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ini satu dosa masalah yang mereka ni buat. Benda ni ada Nabi SAW cerita juga dalam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Qila li bani Israel udkhul baba sujada. Pernah diperintah kepada Bani Israel dalam cerita ni, masuklah dalam pintu tersebut dalam keadaan tawaduk ataupun bersujud. Wa qulu hittah naghfir lakum khatayakum. Allah suruh minta ampun kepada Allah. Fabaddalu. Dia orang tak minta ampun pada Allah. Tapi mereka ini masuk dalam keadaan yang tidak seperti mana yang Allah telah perintahkan. So, dalam arti kata hadis ni menjelaskan, Bani Israel ni Allah suruh dimasuk dalam keadaan sujud. Tetapi dalam hadis ini menunjukkan mereka ni masuk dalam keadaan merangkap. So dia orang ni cuba nak mengubah kan, daripada mengesut, ada orang kata maksud mengesut. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dia tak nak sampai tunduk yang berlebih-lebih. Dia ubah perintah Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu masalahnya. Maka Allah kata, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijsan, maka kami turunkan kepada mereka balasan azab daripada langit, bisa disebabkan mereka ini telah memanipulasi. Mereka telah tukar ketaatan-ketaatan itu nampak macam taat, tetapi mereka telah ubah. So rijzan, ya Allah kata dekat sini, balasan azab ni, apa balasan tersebut? Balasan yang Allah turunkan kepada Bani Israel, which is this is the first time penyakit ini Allah turunkan, adalah wabak ta'un, ataupun yang kita kenali bubonic plague, wabak Black Death, yang mana ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, at-ta'una rijsun aw azabun ursila ala Bani Israel. Wabak ta'un ni Allah turunkan sebagai azab kepada Bani Israel, aw ala man kana qablakum, ataupun pada umat sebelum daripada kamu. Ini kisah wabak ta'un ni, itu adalah azab sebenarnya, penyakit yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Ini bukan ta'un sakit perut yang kita faham tu. Ta'un, Black Death, bubonic plague ni yang satu penyakit very scary yang menimpa bumi Eropah satu ketika dulu, sampai dikatakan telah meragut nyawa lebih kurang 200 juta orang. Half of Europe kan mati, populasi yang masa tu zaman doktor dia pakai paruh tu kan, sebab bau busuk. Dia rosakkan diri kita, memang habis. Timbul-timbul merah-merah semua, pecah, berdarah. It's very scary punya wabak sebabkan bakteria tu. Alhamdulillah benda itu telah alhamdulillah kuasa Allah, dan Allah bagi benda tu macam hilang seketika lah pada zaman kita ni. Baik, InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan kisah-kisah Bani Israel yang seterusnya. Kita akan sambung lagi tadabbur surah Al-Baqarah ini pada masa yang akan datang. Baik, kita tengok kepada soalan. Ada kata Ustaz, gambar background terbaik. Saya memang suka, tak laut, saya suka salji lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Jika dah bertaubat dengan ikhlas kemudian tergelincir melakukan dosa, adakah Allah ampunkan dosa taubat kita yang sebelum ini? Baik, ini ada satu hadis yang Nabi SAW pernah sebut, tapi hadis ni jangan kita ambil mudah lah. Nabi kata dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa adnabat rajulun bidamb, seorang itu pernah melakukan satu dosa, fa'arafa anna lahu rabb yaghfir lahu, tapi dia lepas dilakukan dosa tu, dia kenal, dia tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang boleh mengampunkan dosanya, maka Allah ampunkan dia. Kemudian dia melakukan lagi dosa, mengulang lagi. Dia menyesal, dia tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, maka diminta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan. Sampailah kali ketiga, sampailah kali keempat. Sampai Allah kata, kalaulah dia ada di dalam keadaan itu, dia mesti minta ampun kepada aku dan aku akan ampunkan.
Benda ni adalah kita kena tengok sudut hadis ni, kita kena lihat daripada pelbagai faktor. Ada manusia yang dia usaha untuk nak ubah, bertaubat. Dalam keadaan dia dah berazam tak nak ulang, tetapi dia tewas. Dia tewas, tapi selepas itu dia menyesal dan dia masih lagi usaha mencari jalan untuk tidak mengulangi. Tapi dia tewas. Dia bertaubat. Dia bukan orang yang mengambil mudah. Orang yang mengambil remeh pasal dosa dia tidak menerima pengampunan sebegini. Kerana mereka ini memperemehkan dosa. Mereka seolah-olah mempermainkan Allah. Tetapi bila kita kata innallaha tawwabur rahim, Allah ini Maha penerima taubat lagi Maha Rahim. Kerana Allah itu sangat banyak menerima taubat para hamba-Nya. Manusia ni memang dia ada benda yang dia dah cuba, but they still fall. So jangan pernah, Allah ingatkan kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Try your best untuk nak tinggalkan dosa itu, dan Allah Maha mengetahui sejauh mana kejujuran kamu di dalam nak mengubah diri kamu, dalam nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan Allah kata innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa-dosa yang selain daripada syirik. So selagi mana kita tak syirik, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Okey, jadi saya minta maaf, saya pun baru balik daripada KL tadi, lapar sangat. Jadi saya makan malam dulu. Kita sambung lagi kuliah kita pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Waalaikumsalam.